السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Misbahul Munir. Muka surat 7. Itu ya, itu. Sabda Nabi. Hah? Ya Allah, ya. Kata Tuan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Qatani rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ammar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia Nabi sallallahu berkata ia Sayyidina Ammar al-Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iz tala'a 'alaina rajulun syadidul bayadi sayyadbi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jatuh di sana tu ada tengok, nak jatuh kalimah dia jatuh. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudiannya dia ada faqala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu. Dia jatuh itu. Tambah kena tulis al-islamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala, ini pun dah jatuh lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kena tambah dalam tak ada. Fa akhbirni 'anil iman. Tengok ayat, tengok hak di atas ni. Tengok di atas, tiru hak di atas. Nah. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, kemudiannya fa akhbirni, tambah fa ya. Fa akhbirni 'anil iman. Qala, jatuh lagi qala. Dia lepas pada fa akhbirni 'anil iman, dia ada qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala kata orang itu lagi, katanya lagi qala sadaqta. Kemudian dia berkata lagi qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala Rasulullah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Riwayat Muslim. Panjang lagi hadis ni. Anda tambah lagi hadis ni. Hadis ni dah ditambah lagi. Tapi musannif ambil di sini saja sebab musannif nak kaitkan dengan menjadi dalil bagi apa yang musannif telah sampaikan kepada kita terdahulu, iaitu musannif telah menyampaikan ta'rif agama, ta'rif Islam, ta'rif iman dan ta'rif ihsan. Jadi ini dalil dengan apa yang disampaikan oleh musannif, iaitu dalilnya daripada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Khattab ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya arti sabda Nabi itu. Kata Sayyidina Umar al-Khattab, di antaranya kami, yakni di antara kami ni sedang menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami, yakni ada orang berjalan, kami duduk, ada orang berjalan di antara kami ni, seorang lelaki. Kita tengok lelaki ni yang datang, lelaki ni yang sangat putih pakaiannya. Ni kena catat ni, adab nombor 1. Yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Mana dia orang yang nampak kemas. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Mana dia berjalan pun tak nampak. Tiba-tiba nampak dia main lalu kat celah kami. Bekas perjalanan ni, asar pada perjalanan. Kalau kita orang berjalan, adalah debu-debu di baju, adalah habuk-habuk di jubah kita, di pakaian kita. Tapi langsung tak nampak bekas-bekas kedok-kedok baju, tak ada. Kita kalau bekas perjalanan, kedoklah baju kita, kan? Tak nampak bekas perjalanan.
dan tidak mengenal akan dia seorang lelaki itu oleh seseorang daripada puak kami. Tak ada siapa pun yang kenal dia, lelaki tadi ni. Nah, rambut dia bersangatan hitam dengan makna kemas segak rambut dia. Nah, dan dia berpakaian bersangatan putih, pakaian putih. Tak ada pun siapa kenal. Dan dalam perjalanan ni tak nampak pun bekas perjalanan dia main jalan tu. Sehingga ia seorang lelaki tadi menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kini maksud dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan masuk, duduk di depan Rasulullah. Duduk di hadapan Rasulullah. Dan sandar ia akan dua lututnya. Nah, sandar ni kalau kita sandar dengan badan. Nah, ini dia bersentuhkan lutut dia, dia sandarkan, dia letakkan lutut dia ni bagi belaga kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Ni adab. Yang kita tengok ni adab ni. Nah, nanti kita akan kaitkan dia dengan adab. Nah, dia nak main mengaji, nak main belajar, dia nak main mengajar. Dia ada tiga. Lelaki ni dia beradab pada menuntut ilmu, menyampai ilmu dan belajar ilmu. Nah, dia ada tiga dekat dia. Baik. Bila dia menghadapkan pada Rasulullah, lalu dia belagakan lutut dia dengan lutut Rasulullah dan meletak ia akan dua tangannya, tangan lelaki itu ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat kata bersila, ada riwayat kata duduk iftirash, duduk di atas tapak kaki. Rasulullah duduk atas tapak kaki macam kita duduk tahiyat awal tu. Duduk belaga lutut dua-dua. Dia meletak belaga lutut dua-dua, letak tangan atas paha Rasulullah. Letak tangan atas paha Rasulullah. Bukan letak tangan atas paha dia. Kita letak tangan atas paha kita. Ni dia dia duduk belaga lutut dia dengan lutut Rasulullah dan dia letak tangan dia di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata ia seorang lelaki tadi, "Ya Muhammad," dia panggil Muhammad. "Ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam." Yang ni dia mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan perkara yang nama di Islam. Apa di Islam? Nama di Islam. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam. Dia kena tambahlah di situ. Di sini bila dia tak masukkan Al-Islam, dia tak ada Al-Islam, dia terus pada antasyhadu alla. Nah, bahawasanya Al-Islam iaitu bahawasanya Islam itu ialah bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah. Islam tu, yang nak kata Islam ialah pertamanya menyaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Itu adalah penyaksian dengan makna bagi kita ni iqrar. Nah, bagi kita ni martabat kita iqrar. Iqrar dengan makna kita taat dan patuh dan kita terima akan segala iqrar, segala perjanjian, segala taat, iaitu dengan makna kita sembah hanya Allah dan kita mengaku dan kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Taat sungguh. Nah, taat sungguh. Tu iqrar kita. Nah, kita ni martabat iqrar. Nah, martabat penyaksian dia kena masuk kepada ilmu tauhid. Tauhid. Dia mula-mula nak dapat penyaksian tauhid, dia kena penyaksian tauhid yang bangsa i'tiqadi. Menyaksikan dengan pandangan mata hati atas jalan ilmu. Mula-mula tauhid ni menyaksikan pada pandangan mata hati dengan jalan ilmu. Nak kenal Tuhan kena kenal begini lu. Nak kenal Tuhan kena kenal sifat 20. Nak kenal Tuhan kena ada dalil. Dia kena jalan ilmu. Nak kenal Tuhan. Kita tak boleh langkah. Bila langkah dia akan rosak. Ramai orang dia langkah. Ni payah nak kena fikir. Langkah sedap lagi. Bila bicara langkah tentang kenal Tuhan ni sedap.
Dia sedap lagi, bunyi dia sedap lagi. Pasal apa? Nampak cepat. Nampak cepat. Kita kena ingatlah benda hak cepat masak, cepat makan ni dia bukan sihat. Cepat masak, cepat makan ni bukan sihat. Kena hak jenis haji Ajinomoto banyak, kepala pelan botak. Kena hak jenis garam banyak, darah tinggi pelan cepat. Kena hak yang jenis manis banyak, kencing manis. Kita tengok benda minum cepat-cepat, benda makan cepat-cepat. Tu semua sumber penyakit. Benda cepat-cepat ni dia tak berapa elok. Dia tak berapa elok. Biar lambat tak apa. Pepatah orang tua kata biar lambat asal selamat. Selamat mana dia? Selamat perjalanan, selamat sampai. Ni kita cepat. Kita cepat, selamat tapi tak sampai. Duk berasa saja macam sampai. Jadi ilmu agama ni kena faham lagi elok-elok, kena bagi kemas elok-elok. Kemas lagi elok-elok. Kerana tak faham elok-elok lah ni, kita tengok, kita boleh nampak ni Allah Ta'ala duk uji kita lah. Dalam keadaan ni Allah Ta'ala uji kita boleh nampak akidah kita duk tang mana, duk terawang-awang ke, duk tegak ke tak tegak ke. Kita boleh nampak diri kita ni, akidah kita. Ni tambah ni Allah Ta'ala uji. Itu puasa dalam Covid, raya dalam Covid, tak boleh raya, tak boleh apa. Dalam sekelip mata Allah Ta'ala uji pula saudara kita, adik-beradik kita kena serang di Palestin tu. Kita jadi guna. Kita susah hati raya tak boleh jumpa adik-beradik. Depa sana raya pun tak boleh, anak bini pun tak boleh jumpa. Duduk satu rumah pun tak boleh jumpa, pakat mati habis. Depa kena teruk lagi. Akidah kita jadi gimana? Adik-beradik kita semua tu. Saudara-saudara kita kena. Baik. Jadi kita ni akidah kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan satu lagi akidah ni yang kadang-kadang jadi pelik juga. Saya pun fikir rasa pelik juga, teringin juga nak kata. Kita sanggup berhabiskan duit, kita sanggup infak duit yang banyak, kita sanggup hantar duit untuk orang Palestin. Betul tak? Untuk orang Palestin. Dan kita kutuk Israel, suruh Israel keluar daripada Palestin. Betul? Siapa yang tak maki Israel? Siapa yang tak maki Israel? Israel koyak. #koyak Israel. Baguslah. Kita kena ingat satu perkara. Kita memang bantu Palestin, kita memang sayang Palestin, kita memang sayang orang-orang Palestin. Tapi matlamat kita ialah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu matlamat kita. Kita rasa kasih, kita rasa cinta kerana Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua selepas Masjidil Haram yang dibangunkan, kan? Dia Masjidil Haram buat dulu, kan? Dibangunkan. Jadi kita kena ingat hak tu yang kita nak jaga. Dan negara Palestin, kita tak boleh dah kita nak suruh Israel keluar apa semua, kita tak mampu dah. Dia melainkan jalan-jalan perang balik je. Macam mana dia perang mendapatkan tanah kita, macam itulah kita perang balik. Ramai orang kita ni sokong marah kat Israel. Hak yang duk marah kat Israel tu, puak ni lah yang duk biar bagi tanah ayak sendiri bagi kat orang kafir. Apa dia untung? Yang di tanah ayak sendiri kita biar tak apalah, orang kafir lagi bagus, orang kafir buat lagi elok. Padahal kafir hak duk di sini ni sekutu Israel belaka orang. Nak pergi marah kat Israel duk serang Palestin. Tak sedang kata orang kafir di sini duk serang nak habis dah tanah kita. Puak ni juga. Pasal apa kita tak pilih hak Islam untuk menaikkan pemerintahan? Pasal apa kita nak pilih hak kafir untuk naik pemerintahan? Tapi di Israel, di Palestin kita ingat kayuh rendah. Puak ni juga. Mereka tak peduli pun tentang politik. Tak peduli pun tentang politik Malaysia nak menuju ke arah ke Islam yang lebih baik. Mereka duk pulun di Palestin. Tang mana kita nak beramal dengan hubul watan minal iman? Nak cintakan, kasih sayangkan akan tanah ayak itu sebahagian pada iman. Kan? Pakat pi duk pulun hak Palestin, hak yang di sini biar pi. Tak kena. Tu tak kena. Pulun bagi hak Islam terbela di tanah ayak kita. Bila Islam terbela di tanah ayak kita, kita pun boleh jadi macam Turki untuk membela Islam seluruh dunia.
Kalau Islam tak terbela di tanah air sendiri, macam mana kita nak membela Islam di tempat lain? Sama ya. Sama ada Malaysia, sama ada Indonesia. Tampuk pemerintahan, kita kena naikkan Islam supaya Islam terbela. Lepas tu satu dunia, tak payah seru, kita akan turun. Kita akan turun, tak payah seru. Tapi kalau tampuk pemerintahan, kita tak boleh dapat pemerintahan Islam. Jenuh. Nah, sebab tu Palestin kata kami tak mau duit. Duit nak buat apa? Buat bangunan depa bom, buat bangunan depa bom, nak buat apa? Kami tak mau duit. Nah, kami nak semangat perjuangan untuk menegakkan tanah air Islam, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, untuk kami bangunkan balik Islam, pemerintahan Islam. Kami nak semangat perjuangan untuk menaikkan Islam. Takkan nak buat naik semangat perjuangan Islam di Palestin, di tanah air sendiri tinggal. Tak boleh. Kena dulu tanah air kita. Kita tak jaga tanah air kita, kita duk biak bagi kat orang kepiak. Lepas tu kita keli sama-sama kita, riuh rendah keli. Nah. Kita tak nampak benda ni. Nah, lama dah Israel duk atok, lama dah Yahudi duk atok, lama dah Nasrani duk atok. Perjalanan politik dunia ni. Kita tak ambil peduli benda-benda ni di negara kita, kita duk kera negara orang. Ya. Berapa ramai pertubuhan-pertubuhan NGO. Politik di Malaysia mereka tak ambil peduli. Mereka duk kira duk tolong negara orang. Nah, jenuh kita kutip duit bagi. Bukan kita tak, saya suka, saya pun kita pun bagi, semua orang pekat bagi. Semua orang pekat. Sebab apa? Kita nak tolong bangsa orang Islam, kita nak tolong mereka sentiasa ditindas, kita nak tolong. Nah, tapi negara kita kena tolong. Tolong bagi naik Islam di negara kita. Tolong bagi ada pemerintahan Islam di negara kita. Bila ada pemerintahan Islam, insya-Allah tak payah diseru, kami turun. Sebab Islam redha atas perjuangan yang menuntut atas kita belakan semua umat Islam. Nah, ni kita sembang sajalah macam Turki kata, pakat duk sembang saja ya. Nah, kat duk sembang saja, nak turun tak boleh, nak buat apa tak boleh. Semua tak boleh. Sebab apa? Terkongkong. Karena kita duduk di bawah telunjuk yang lain. Sebab tu kena jaga. Nah, kita kena jaga. Ni adab-adab semua kena jaga. Baik. Tu sikit benda yang kita nak, saya teringin nak cakap, nak kata juga. Pasal terlampau ramai cakap tentang save Israel, save Palestin. Memang kita minta diselamatkan Palestin. Nah, tapi utama selamatkan negara kita dulu. Selamatkan negara kita daripada kezaliman, selamatkan negara kita daripada corruption. Nah, berapa ramai menteri-menteri yang korup. Nah, negara mana boleh korup macam kita, sedangkan nampak bangun bagus elok tapi negara kita jadi negara korup. Nah, kita kena ingat benda ni semua kena jaga. Kena bagi naik Islam. Adakah tampuk pemerintahan, cara pemerintahan hari ni berteraskan Islam? Ni semua atas kita. Kita dulu yang kena atok. Nah, baru kita boleh mendapat untuk menggerakkan perjuangan. Sebab tu kita Islam tak boleh dinaikkan. Sebab kalau kita dinaikkan perjuangan Islam, pemerintahan Islam, nescaya dunia luar akan hormat sungguh. Sebab kita akan sungguh-sungguh untuk tolong negara Islam. Tapi bila Islam tak boleh naik, kita nak dia buat apa? Nah, Islam baru menempel di tangga, dia kata buat tak buat. Nak buat apa kita baru duduk tempel anak tangga? Nak buat apa? Duduk tempel dia anak tangga, bukan duduk dalam rumah. Kalau duduk dalam rumah tak apa, duduk tempel dia nak tangga, nak buat nak tangga. Tunggu kawan tarik boleh naik, kalau kawan tolak terjun. Tak ada apa. Sebab tu kita kena bagi naik. Bagi naik lepas nak tangga. Cuba bagi naik lepas nak tangga, kita tengok rumah tu siapa nak jaga. Kalau boleh jaga rumah, tentu kita boleh jaga luar rumah. Kalau kita boleh jaga luar rumah, tentu jiran sebelah rumah pun kita boleh jaga. Tapi kalau dalam rumah pun kita tak boleh jaga, macam mana kita nak jaga di luar rumah? Nah, kalau betul-betul sayang Islam, kalau betul-betul kita anggap dunia Islam ni dunia saudara, kalau betul-betul kita anggap Islam ini benar, kita kena berjayakan Islam. Jangan duk sembang bagi Palestin saja berjaya. Nah, duk perhabis duit di Palestin, hentak pergi perhabis di sana, apa pun tak ada. Di Malaysia, habis bagi kat orang kapiak. Nah,
Habis dia ada kan dekat di bawah ni pasang. Dia kali beli tiang. Nah. Nak pergi tah mana Pak Dah? Baik. Nah, pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu mengaku dengan penyaksian bahawa Nabi Allah Ta'ala jua Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dan mendiri engkau akan sembahyang, mendiri engkau akan sembahyang, dan mengeluar engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah, buat kerja haji di Baitillah. Nah, jika kuasa engkau kepadanya, kepada Baitillah akan jalan. Kuasa untuk sampai. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, tak wajib. Nah, tak wajib. Kalau musim Covid, berani ke tak berani? Berani ke tak berani nak pergi? Tak berani, tak wajib. Sebab tu kita tak wajib pergi haji. Kalau haji pun tak wajib pergi. Nah, kita kena ingat lah. Nah, dia bila sampai ke peringkat haji tak wajib nak pergi. Nah, kita kena ingat lah, kena siap sedia banyak benda lah. Nah, ni tahun ni dengar macam boleh tapi rasa tak boleh. Dengar macam boleh tapi rasa tak boleh. Nah, orang tanya bila nak selesai konflik ni, bila nak selesai masalah ni, sehinggalah dibangkitkan mujaddid yang terakhir, insya-Allah selesai. Lagi tak bangkit, tak selesai. Nah, haji wallahu alam, mungkin lagi 2 tahun pun belum tentu boleh pergi. Nah, tahun lepas Covid gila-gila punya. Masa bulan puasa di mana? Di Itali. Nah, nak masuk puasa di Itali gila-gila punya, sampai mati pakai tauk dalam lubang tu ya. Betul tak? Itali tahun lepas. Tahun ni Covid gila-gila kan. Nah, dekat nak puasa di mana? Di India. Sampai mati tak tahu nak bakar ke mana dah punya banyak. Nah, tahun depan di negara mana pula Covid akan tinggi. Nah, kita tengok Allah Ta'ala atok kat mana. Nah, sebab apa? Kita tengok. Ini sampaikan kita nak qiyamul lail tak boleh. Nah, nak buat seorang-seorang al-maklum. Nah, kena tunggu ramai-ramai. Nak buat ramai-ramai tak boleh. Nah, semakin jauh. Nah, semakin jauh. Boleh buat seorang-seorang, buatlah. Memang kita galak tapi hak tuntutan pada berjemaah tu nak dapat ramai tu tak boleh dah. Jadi makna dia dah ada kepayahan di dalam beramal dengan amal Islam. Ada payahan ni makna dia kita kena siap sedia lah. Siap sedia banyak. Akidah kena jaga kuat. Nah, mayang bagi kuat sikit. Lepas tu doa kena bagi banyak sikit. Rajin doa. Nah, habis. Dan berkata lelaki itu, benar engkau. Berkata lelaki itu, benar engkau. Kemudian menanya lagi. Di sini dia tak ada tu. Nah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Rasa heran kami semua ni. Tu kata Sayyidina Umar kata, rasa heran kami semua ni. Pasal apa heran? Dia yang bertanya. Bila Nabi jawab, dia yang membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang tanya. Bila Nabi jawab, dia yang benarkan. Pelik. Maksud dia lagu tu lah. Nah, kita rasa pelik lah. Sebab apa? Dia mai duduk depan Nabi, dia bertanya. Kemudiannya bila Nabi jawab, dia kata benar. Makna dia tentulah dia tahu. Tentulah dia tahu. Tu maksud dia. Tu jatuh tu. Kena masuk terjemahan maksud dia. Fa'ajibna lahu, maka rasa ajib kami, rasa heran kami. Heran pasal apa dengan dia ni? Heran sungguh dengan dia ni, bagi dia ni. Pasal apa? Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Dan lagi kata musannif, kemudian menanya lagi lelaki itu. Baru boleh masuk situ. Kemudian menanya lagi laki-laki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman.
Sabdanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab-kitabnya, kitab Allah. Nah, dia malaikat tu dia kena tambahnya. Ana percaya akan Allah Ta'ala dan akan malaikatnya dan segala kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya dan baiknya, qadarnya, baiknya dan jahatnya. Qadarnya qadar Allah Ta'ala, percaya dengan qadar Allah Ta'ala, akan baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar, ketentuan. Percaya dengan ketentuan Allah Ta'ala pada baik dia dan buruk dia, percaya. Wajib semuanya. Nah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman, rukun iman. Nah, rukun iman secara amnya, secara umumnya rukun iman tu ada 6 setelah disimpulkan. Sebab Nabi kata rukun iman tu ada 100, ada riwayat kata 60. Nah, disimpulkan daripada 100 ataupun 60 tu simpulan dia dapat rukun 6 tu ada rukun iman tu ada 6. 6 ni iaitu percaya kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah yang pertama. Percaya kepada Allah ni bukan macam hak kita mengaji budak-budak tu. Nah, hak masuk pasti, masuk tadika, masuk darjah 1 mengaji. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah tu bukan rukun iman. Tu menghafal, mengenal rukun iman. Habis tu rukun iman apa dia? Percaya sungguh-sungguh di dalam hati. Percaya sungguh-sungguh di dalam hati. Yang pertamanya percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita percaya? Yakni yakin. Yakin yang tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham sama sekali dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan. Kalau ada syak, kalau ada zon, kalau ada waham, tak sah iman. Yang ni yang utama, kena duduk di depan. Nah, tu rukun iman. Jadi itu makna hak rukun ni susunannya. Susunan yang kita kena mesti kita kena kenal dan kita kena tahu dan kita kena faham sungguh-sungguh. Tu susun dia. Tapi yang dikehendaki rukun iman yang pertama percaya pada Allah. Percaya bahawa Allah Ta'ala Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan. Nah, yakin dengan sebenar-benar yakin dalam hati kita. Maka nak mendapat keyakinan bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan, kita tak ada jalan. Nak kenal duduk saja-saja menengung, duduk di sofa, duduk di kosen, duduk langut tengok siling, tengok kipas, kok nak kenal tak ada jalan. Sebab kita bukan sampai ke peringkat yang boleh fikir tentang ketuhanan. Tak mampu kita fikir. Nah, melainkan Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita Rasul untuk memperkenalkan kepada kita Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi Rasul ni utusan yang memperkenalkan Allah Ta'ala itu Tuhan. Maka kita kena ikut Rasul. Ikut Rasul. Hak Rasul ajak tu yang kita pakai. Nah, hak Rasul ajak tu yang kita pakai. Jangan tinggal. Nah, kenal. Jadi jalan yang Rasul ajak ni, nah, Rasul ajak apa yang diajakkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul melalui Jibril. Nah, Allah Ta'ala turunkan Quran. Daripada Quran Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala ni adalah Tuhan. Nah, jadi sampailah kepada kita ni. Nah, kat kita ni sebab apa? Sebab kita ni jauh daripada ulama yang besar-besar, muktabar tu, jauh yang sangat-sangat di hujung-hujung kita ni. Maka ulama yang terdahulu ni telah simpankan kat kita. Simpan apa? Jalan kaedah mudah untuk kita mengenal akan Allah Ta'ala atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dipermudahkan, iaitu dibukukan. Kita kenal dengan jalan mengaji sifat 20. Nah, kalau kita mengaji macam sahabat kau, Allahu akbar. Nah, tentu kita tak boleh faham dan tak boleh kenal. Sebab apa? Sebab kita tak duduk di dengan Rasul. Kita tak duduk dengan Rasul. Jadi turun sampai kat kita. Maka jalan yang paling mantap, jalan yang paling nampak kebenaran dia pada mengenal Tuhan ni ialah dengan mengaji sifat 20. Lain pada tu tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Kerana apa? Kerana bila tak memahami pahaman sifat 20, dia tak boleh dapat mengenal Tuhan yang sebenar. Sehingga kan kadang-kadang dia menjadi mujassimah kerana menjisimkan Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang dia menjadi orang yang berpegang dengan zahir ayat, yang kadang-kadang dia menjirim menempatkan Allah Ta'ala.
No, kadang-kadang dia kata Allah Ta'ala ada muka, kadang-kadang dia kata Allah Ta'ala ada kaki, ada duduk, ada tempat duduk, ada arah. Nah, jadi hak tu makna dia menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Jadi ini yang kata tak ada jalan. Bila kita mengaji sifat 20, kita ada jalan untuk menangkis daripada kita terjebak. Kalau kita tak mengaji, kita tak kenal Tuhan. Bila kita kenal, baru dalam hati kita akan timbul rasa yakin Allah Ta'ala Tuhan. Timbul. Nah, timbul keyakinan. Timbul keyakinan dalam hati Allah Ta'ala Tuhan, maka dia duduk ada dalam hati kita. Jadi kena kenal sungguh Allah. Nah, Allah Ta'ala Tuhan. Percaya akan Allah Ta'ala tu Tuhan. Dan kita percaya dengan segala malaikat Allah. Nah, antara orang yang tak percaya malaikat Allah ni siapa dia? Nah, ahli maksiat. Dia percaya tapi kerja buat dia macam dia tak percaya. Ahli maksiat ni dia percaya ada malaikat Allah, tapi kerja buat dia macam dia tak percaya. Macam mana contohnya? Ahli maksiat dia buat maksiat, pada ketika buat maksiat dia sedar dah malaikat dia catat. Dia sedar. Kalau dia sedar mana dia percaya. Tapi pasal apa dia buat maksiat? Nah, sebab hati dia berkeinginan pada maksiat. Nah, tapi kalau betul dia sedar, takkan dia tak berasa takut? Tu persoalannya. Kalau betul dia sedar, kata ada malaikat kiri kanan sedang mencatat segala amal dia, kenapa dia tak berasa takut? Ini nak dapat takut pada Allah Ta'ala, kita nak tinggal semua maksiat ni. Hak kita ni ahli maksiat belakang. Kita kena tinggal dulu maksiat. Nah, kita kena tinggal dulu maksiat. Kita nak langkah masuk ke jalan taat ni, tinggal maksiat. Selagi kita tak tinggal maksiat, kita nak langkah masuk kepada taat payah. Sebab apa? Bila kita buat kerja taat, maksiat masuk duduk celah-celah, senang-senang kita tinggal taat. Sebab kita tak tinggal lagi maksiat. Sebab tu dia suruh taubat. Bersegera taubat, segera taubat. Nah, berasa takut. Malaikat Allah Ta'ala kiri kanan duk catat ni. Hak baik buruk semua kita buat, apa semua dia catat. Kita berasa takut. Nah, secara tak langsung mengajar kita untuk takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, percaya sungguh ada malaikat. Percaya sungguh kepada segala kitab-kitab Allah. Percaya sungguh. Nah, ni kita percaya ada kata Israel, Yahudi akan kita bunuh semua. Mana boleh cakap begitu? Tak boleh cakap apa Tuhan kata. Tak boleh cakap apa Nabi kata. Yahudi kita akan bunuh semua. Pasal apa? Bukan takat kita aja benci, bukan takat binatang aja benci, batu pun benci, pokok pun benci kat Yahudi. Nah, Allah Ta'ala kata mereka semua akan dibunuh hujung tahun habis. Nah, mereka ada bala yang paling besar sekali, ialah apabila mereka berhadapan dengan tentera-tentera Al-Mahdi. Habis. Sampai batu pun panggil kita. Batu pun panggil. Pokok pun panggil. Orang Muslim, orang Islam, mah. Ni belakang aku ada orang Yahudi, bunuh. Mereka pun suruh bunuh. Sampai dah lagi masa dia, dak lagi. Tapi bila diseru, insya-Allah sampai. Bila diseru, insya-Allah sampai. Nah, tapi kalau tak ada akidah, tak ada tauhid, macam mana nak sampai? Macam mana? Nah, ni mana boleh kita cakap gitu tak baik. Tak baik pasal apa? Ni dalam Quran kata, ni hadis Nabi kata. Kita nak jaga hati siapa? Nak jaga hati orang kafir. Orang kafir jaga hati kita ke tak? Tak boleh. Hak betul kita kena kata betul. Yahudi kita akan bunuh. Bila sampai pada waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Nah, lah ni boleh tak? Tak boleh sebab tak ditentukan lagi. Tak ditetapkan dan tak dituntut. Nah, tapi bila di sana wajib. Perang boleh dah. Nah, seruan dah sampai di sana, tapi seruan daripada mujaddid yang terakhir, khalifah Islam yang terakhir. Selagi belum keluar seruan ni, kita di dunia lain duduk dulu. Nah, doa, hantar bantuan, tu kerja kita. Nah, tu kerja kita. Tapi bila diseru, siapa berkemampuan wajib sampai. Nah, ni dia pelan dekat dah sebenarnya, pelan dekat. Nah, atas pada kita. Kita nak jaga kat mana? Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Apa dia ihsan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ihsan tu apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah, bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Dah, kalau baca zahir hadis kan, buat ibadat tengok Tuhan. Nah, buat ibadat tengok Tuhan. Tu yang setengah-setengah dia bila dia sembahyang Allahu Akbar. Nah, wajjahtu wajhiya lillazi. Dia pun aku menghadap wajah Tuhan. Letih lagu tu. Sebab tu kena ngaji. Nah, wajah aku menghadap wajah Tuhan. Dia. Nah, dia letih kalau tu. Nah, habis tu apa dia? Nah, di sini musannif pun kata seolah-olah engkau melihat akan Allah. Lihat dak? Tak lihat. Pasal apa tak lihat? Allah Ta'ala mana boleh tengok dengan mata kepala? Kalau kata siapa kata Allah Ta'ala boleh melihat dengan mata kepala, kufur. Boleh melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepala, tak boleh. Nah, hanya seorang saja makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala izinkan padanya melihat akan Allah Ta'ala dengan mata kepalanya dalam keadaan sedap, lagi jaga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hal lain. Kita siapa dia? Nah, kita tak ambil. Kita tak akan dapat. Nah, melainkan di akhirat nanti kita, Allah Ta'ala akan memperlihatkan akan zat dan segala sifatnya. Perlihat tadi ni dengan tidak ada kaifiat juga. Sebagaimana yang Nabi lihat pada Isra' wal Mi'raj, bila ditanya Nabi kata tak ada kaifiat nak cerita. Tengok tak? Tengok. Sungguh tak? Sungguh. Nah, tak ada kaifiat nak cerita. Tu kita buat ibadat. Seolah-olah kita buat ibadat ni maksud dia apa? Seolah-olah bila kita sembahyang, kita berasa, kita nampak akan Allah Ta'ala. Seolah-olah kita nampak, tapi tentu kita tak nampak. Umpama orang buat kerja kelang, orang buat cikgu mengajar dalam kelas, cikgu duk berasa, guru besar duk tengok. Kalau dia berasa guru besar tengok, dia mesti ngajak pergi cuti. Guru besar duk parti kita, duk berasa guru besar parti, berasa macam guru besar duk depan, kan? Bukan anak murid ya. Dia tengok, guru besar dah mengajak kena pergi cuti. Nah, bila kita dalam keadaan macam tu, kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab kita yakin. Nah, kita yakin yang kita buat ni di hadapan Tuhan empunya kerja buat. Nah, kita buat bagi elok. Dan kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika engkau tidak nampak akan dia, yakni Allah Ta'ala, maka yakinlah dalam hati engkau. Yakin sungguhlah hati kita ni. Apa dia? Bahawa ia Allah Ta'ala tetap melihat akan dikau. Kita ni tak sampai makam melihat. Nah, makam melihat ni kita tak sampai makam. Nah, melihat dengan mata kepala tentu tidak. Tentu dah tidak. Tapi melihat dengan mata hati kita tak sampai lagi makam melihat mata hati. Kita tak nampak lagi. Nah, sebab tauhid kita ni, kita masih tauhid i'tiqadi. Tauhid i'tiqad baru. Tauhid i'tiqad ni dengan ilmu. Nah, ilmu yakin. Dia kena masuk ilmu yakin baru capai tauhid i'tiqad. Jadi bila tauhid i'tiqad, makam syuhud tak sampai lagi. Tak sampai lagi pada syuhud yang sebenar. Kita tak sampai lagi. Nah, jadi bila tak sampai lagi, kita duduk yakin dengan ilmu yakin. Apa dia yang kita yakin? Allah Ta'ala melihat kita. Yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala melihat kita. Kita memang tak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi bila kita buat ibadat, kita berasa Allah Ta'ala melihat kita dengan sebenar-benar. Kita rasa gerun, kita rasa takut. Tu maksud yang dikehendaki. Nah, kita yang Nabi suruh kita buat ibadat supaya kita ada, kita kena sentiasa khusyuk, kita kena sentiasa khudu', kita sentiasa kena tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam ibadat kita ni kerana apa? Berasa Allah Taala Maha melihat, Allah Taala melihat segala perlakuan kita. Nah, maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun tiga perkara yang tersebut dahulunya. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah saja.
mengaku lidah dengan Islam. Nah, kita mengaku lidah dengan Islam juga. Nah, padahal tidak menunaikan segala rukun Islam. Makna dia segala rukun Islam dituntut kita tunaikan. Kerana apa? Kerana makna Islam tadi ni ialah kita al-istislam wal-inqiyad, menerima dan mengikut patuh. Kita terima, kita ikut. Bila disuruh, kita buat. Tu Islam. Nah, buat dengan zahir. Islam buat dengan zahir. Nah, bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah ni dengan Islam juga, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam yang tersebut, maka adalah pada hakikatnya, pada yang sebenarnya tidak mengenal agama. Kalau orang tak ada yang ni, tak mengenal agama. Bahkan mengetahui jua, hanya tahu jua, tak tahu agama apa dia, tapi tahu saja dengan tidak mengaku di dalam hatinya. Tak ada pengakuan dalam hati, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Masa mana? Masa karangan kitab musannif kita tulis ni. Dengan mengetahui, dia tahu apa dia? Bahawa sembahyang, dia tahu cara sembahyang ni, tetapi tidak sembahyang. Dia tahu apa dia? Sembahyang tu pekerjaan agama, tapi dia tak buat sembahyang. Bila tak buat sembahyang, dia tak mengerjakan pekerjaan agama. Dan mengetahui puasa pekerjaan agama, tapi dia tak puasa. Dia tak puasa. Dan begitulah sebaliknya. Ada yang sembahyang tapi tidak puasa, ada yang puasa tapi tidak sembahyang. Hak ni paling banyak, puasa tapi tak sembahyang. Rugi. Dan hingga akhir sebagai dengan huruf panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya, risalah musannif